Lindung diri, lindung semua. Apabila kita berkata mengenai lindung, kita selalu melindungi warga emas dan juga bayi. Tetapi tahukah anda sebenarnya wanita hamil merupakan antara golongan yang paling berisiko dijangkiti COVID-19. Ini berikutan tahap imuniti ibu hamil adalah rendah sehingga boleh terdedah kepada jangkitan. Menurut Hospital Sungai Buloh, setiap hari terdapat 4 hingga 5 wanita hamil adalah dalam kalangan mereka yang positif COVID-19. Dan sejak Januari lepas, 189 kelahiran dilakukan secara pembedahan dan juga 33 kelahiran secara normal. Namun, 3 kematian direkodkan melibatkan ibu mengandung dan juga bayi. Kebanyakan proses kelahiran dilakukan secara pembedahan bagi mengelakkan pendedahan wabak COVID-19 terhadap bayi. Dan juga doktor jururawat yang mengendalikan pembedahan tersebut perlu memakai PPE khas iaitu alat pernafasan pembersih udara berkuasa PAPR, dan proses pembedahan tersebut kebiasaannya mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam. Dan ini semuanya merupakan antara isi kandungan di dalam COVID itu benar yang boleh anda saksikan pada Sabtu ini jam 9 malam. Tapi hari ini kita nak bawakan kepada anda COVID itu benar dengan episod tatapan terakhir. Kita saksikan. Setibanya di hadapan unit forensik Hospital Sungai Buloh, kedengaran tangisan hiba waris Allahyarham Nazatul Faizal Muhammad Aziz yang sedang menanti untuk sesi taklimat pengecaman dan pengurusan jenazah. Bila kena sendiri dekat diri sendiri, baru saya tahu betul-betul betapa teruknya keadaan ni, betapa teruknya penyakit COVID ni. Bagi orang yang macam kategori macam ayah saya, dia agak teruk sikit kat situ, ada penyakit kronik dan sebagainya kan. Memang berbahaya penyakit. Sesi taklimat dilakukan pegawai unit forensik serta pegawai unit penjagaan spiritual dan hal ehwal agama Islam hospital. Keluarga diberi penerangan tentang prosedur yang akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak hospital sehinggalah saat pengebumian. Kami akan uruskan seperti mana kami menguruskan ahli keluarga kami sendiri. Jadi waris walaupun tidak dapat menguruskan tetapi masih lagi bersama dengan kami menerusi ruangan galeri bilik postmortem itu. Jadi waris setidak-tidaknya dapat bersama menunaikan solat jenazah. Bagi meringankan beban perasaan, emosi keluarga dan juga waris mereka yang meninggal akibat COVID-19. Ini merupakan satu ruangan bagi waris memberi perkhidmatan terakhir ataupun melakukan upacara keagamaan secara kuantiti yang minimum mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak hospital. Dan ini merupakan galeri postmortem bagi para waris untuk menatap wajah kesayangan mereka untuk kali yang terakhir. 10 minit diberikan untuk setiap sesi bagi waris dan keluarga menatap wajah arwah. Kehilangan akibat COVID-19 sememangnya memerikkan bagi keluarga untuk menghadapinya. Setidaknya, apabila dapat menatap wajah insan tersayang buat kali yang terakhir, kerelaan untuk melepaskan insan itu pergi lebih bermakna. Harus sedar sebab you tak rasa bila ahli keluarga you tak kena, tapi bila ahli keluarga you kena, bila you alami kematian ahli keluarga you, then baru you tahu the pain. Dan pada pesakit tersebut sendiri adalah sangat benar ketakutan mereka, and then diorang tak tahu sama ada diorang boleh hidup ke atau diorang meninggal. Sebab bila you kena jangkitan dengan COVID ni, dia tidak mengira usia, jadi ia bergantung pada you punya immunity atau sistem pertahanan badan you, sama ada penyakit-penyakit lain dan juga kekuatan virus itu sendiri. Ternyata virus COVID-19 ini
pembunuh dalam senyap. Menarik nyawa tanpa disangka-sangka, tiada pelukan serta tiada ciuman terakhir yang dapat mengiringi pemergian pesakit ini. Bila last moment tu, bukan family yang ada kat tepi dia. Biasa jururawat kan. So, rasa sedih lah kan. Bila diorang video call tu pun kadang kita akan ikut emosi, nangis sekali. Bila dia tak dapat selamatkan tu, lagi sedih lah. Family tengok dia waktu dia dah tak ada kan. Yang paling membimbangkan kita adalah sehingga seseorang itu jatuh kepada keadaan yang dipanggil spiritual distress. Yang mana spiritual distress ini ditakrifkan sebagai satu keadaan yang mana seorang itu telah kehilangan seluruh harapan. Pengalaman saya sendiri berhadapan dengan satu rujukan, mendapat satu rujukan daripada pihak psikiatrik terhadap satu pesakit yang dijumpai ingin membunuh diri. Kesan daripada ketakutan yang melampau terhadap jangkitan COVID ini begitu memberi kesan kepada masyarakat, bukan sahaja dari segi emosional tetapi juga dari segi spiritual, yang mana aspek-aspek ini perlu diberi perhatian. Virus maut ini bukan sahaja meragut nyawa, malah ia turut memberi impak yang teruk terhadap kesihatan mental dan kehidupan semua. Betapa seriusnya wabak yang melanda negara. Dalam tempoh separuh bulan ini sahaja, hampir 40 jenazah COVID telah diuruskan oleh unit hal ehwal Islam Hospital Sungai Buloh. Jaga diri, jaga keluarga. Duduk di rumah, jangan ke mana-mana. Pesanan itu mungkin kedengaran remeh, tetapi ia penting. Ia akan memberi impak yang besar kepada negara untuk memulihkan negara kita daripada wabak jahat ini. Ingat, satu saja. Allah uji kerana Allah tahu kita mampu untuk menghadapi wabak ini bersama-sama. Syuhada Hashim, laporan JAKIM untuk RTM.